sifat-sifat yang perlu ada dalam diri setiap kaunselor. 3 sifat yang perlu ada dalam diri kaunselor adalah confident atau keturunan, empati dan menerima klien tanpa syarat. Keturunan merupakan elemen yang penting yang perlu ada dalam diri setiap kaunselor. Keturunan adalah kebolehan untuk menjadi seorang yang sejati dan benar dengan orang lain serta berupaya mempamerkan keselarasan di antara perasaan dengan tingkah laku yang tidak berpura-pura apabila berada dalam sesi kaunseling bersama dengan klien. Kaunselor perlulah bersikap terbuka dan tidak teragak-agak dalam menyampaikan apa jua yang dirasainya, baik positif atau negatif. Dengan yang demikian, ianya dapat dijadikan sebagai contoh atau model kepada klien untuk bersifat terbuka, jujur dan ikhlas dalam sesi kaunseling semasa mereka meluahkan perasaan atau pengalaman yang mereka hadapinya. Selain itu, sifat yang perlu ada pada diri seorang kaunselor ialah empati. Empati di sini bermaksud kaunselor dapat memahami dan mendalami isu klien dalam konteks ruang rujuk klien itu sendiri tanpa membuat sebarang penilaian dan anggapan. Sifat empati ini sangat penting dalam membantu kaunselor untuk menjalankan sesi kaunseling secara objektif dan efektif. Sifat lain yang ada pada diri seorang kaunselor ialah menerima klien tanpa syarat. Hal ini bermaksud kaunselor menerima kedatangan klien tanpa mengambil kira latar belakang mereka dari segi pangkat, bangsa atau agama. Kaunselor juga perlulah sentiasa menerima klien sebagai individu yang mempunyai maruah meskipun klien datang dengan pelbagai isu yang mungkin akan memeranjatkan kaunselor. Sifat ini sangat penting untuk diterapkan dalam diri kaunselor agar tidak mendiskriminasikan klien yang datang untuk mendapatkan perkhidmatan menolong. Persetujuan termaklum merupakan asas persetujuan di antara kaunselor dan klien. Ia bertujuan memberi penjelasan yang munasabah kepada klien tentang tujuan dan cara sesi kaunseling dijalankan. Ia juga untuk mengetahui prosedur asas berkaitan proses kaunseling yang akan berlaku, tanggungjawab serta kesan yang akan terhasil kepada diri klien selepas sesi kaunseling dijalankan. Persetujuan termaklum berlaku secara lisan, tetapi lebih baik sekiranya dibuat dalam bentuk bertulis dan telah ditandatangani oleh kaunselor dan juga klien. Perkara yang terdapat di dalam persetujuan termaklum yang pertama ialah kerahsiaan. Sebagai kaunselor, mereka wajib menjaga segala maklumat sulit klien seperti laporan, rakaman kaset ataupun video di tempat yang selamat. Dan sekiranya ada pihak yang berkenaan yang menginginkan maklumat tersebut, kaunselor akan mendapatkan persetujuan daripada klien terlebih dahulu kerana di dalam maklumat tersebut mengandungi pelbagai isu-isu sensitif yang dapat mengaibkan klien. Kerahsiaan ini amatlah penting supaya klien percaya, yakin dan berasa selamat dengan maklumat yang didedahkan beliau. Kedua ialah masa. Kebiasaannya, kaunselor akan memberitahu terlebih dahulu kepada klien berapa lama sesi kaunseling ini dijalankan supaya klien dapat memastikan dia boleh mengikuti sesi itu nanti. Biasanya sesi ini dijalankan lebih kurang 45 minit ataupun sehingga 1 jam sahaja. Berikutnya ialah temu janji. Temu janji akan dibuat oleh kaunselor kepada klien supaya klien tersebut dapat menghadiri sesi kaunseling itu nanti. Biasanya kaunselor akan menyediakan borang kepada klien untuk diisinya. Antara maklumat yang terdapat di dalam borang tersebut ialah nama, nombor telefon, tarikh dan masa temu janji mereka, jenis sesi kaunseling dan nama kaunselor untuk sesi kaunseling tersebut. Seterusnya ialah di dalam persetujuan termaklum ini, kaunselor akan menerangkan juga kepada klien tujuan sesi kaunseling ini diadakan. Pertama ialah kita hendak menambahkan kemahiran klien dalam mengendalikan kehidupannya tanpa rasa ragu-ragu. Kedua ialah kita hendak klien itu mahir dalam membuat keputusan. Selepas itu, kita juga menginginkan klien tersebut dapat mengenal pasti kebolehan dan bakatnya supaya dia dapat mengambil setiap tindakan yang wajar dalam keputusannya.
Okey, akhir sekali, di dalam persetujuan termaklum ini terdapat juga poin-poin yang lain seperti yuran, risiko, kecemasan, tanggungjawab kaunselor dan klien, etika, pengakuan serta tanda tangan klien, kelayakan kaunselor dan tarikh persetujuan termaklum itu ditandatangani. Berikut merupakan contoh borang persetujuan termaklum. Dalam tajuk kaunseling dan kaunselor, salah satu kemahiran atau proses yang amat penting dan perlu diambil kira adalah kemahiran penstrukturan. Kemahiran ini amat penting dalam memulakan sebuah sesi kaunseling bagi menjamin kelancaran perjalanan sesi dan membina keterbukaan klien. Hal ini demikian kerana klien akan lebih percaya dan yakin dengan sesi yang akan dijalani setelah mengetahui dan memahami konsep atau peraturan sesi kaunseling yang akan diterangkan oleh kaunselor dalam kemahiran penstrukturan sebelum sesi dimulakan. Dalam penstrukturan, ia sebenarnya hampir sama dengan persetujuan termaklum. Apa yang membezakan antara dua proses ini adalah persetujuan termaklum merupakan persetujuan asas dan memberi penjelasan secara umum tentang tujuan dan cara sesi kaunseling dijalankan. Manakala dalam penstrukturan pula, kaunselor memberi penjelasan khusus kepada bentuk struktur perjalanan sesi dalam aspek peranan kaunselor, peranan klien, jangka masa, dan etika. Sebagai kaunselor, kita sedia maklum bahawa peranan kita dalam sesi kaunseling adalah mendengar, memahami, dan membantu perkara yang dibawa oleh klien untuk dirundingkan. Kaunselor sebenarnya bukanlah orang yang bakal menyelesaikan isu yang dibawa oleh klien, melainkan hanya memberi guide atau panduan kepada klien ke arah celik akal, sehingga memberi kesedaran dan mampu mencari penyelesaian sendiri secara rasional. Klien pula perlu tahu bahawa mereka bebas memilih tajuk perbincangan dan menceritakan atau berkongsi apa sahaja isu yang mereka alami. Melalui penstrukturan, kaunselor perlu memaklumkan klien tentang jangka masa sesi dan juga etika yang perlu diutamakan. Jangka masa yang paling sesuai bagi menjalankan sesebuah sesi adalah antara dalam 45 minit hingga 1 jam. Mungkin kita sebagai kaunselor profesional tidak perlu menekankan atau mengatakannya secara langsung. Contohnya, kaunselor mengatakan, baiklah, Puan hanya mempunyai 45 menit sahaja dari sekarang untuk berkongsi cerita Puan. Penekanan seperti ini adalah tidak profesional bagi saya karena ia akan memberi keterbatasan kepada klien demi mengejar had masa. Adalah lebih baik jika kaunselor menggunakan ayat yang tidak menekankan tetapi masih cukup untuk memaklumkan jangka masa. Baiklah, etika yang perlu diutamakan adalah etika kerahasiaan, yaitu apa-apa yang dikongsikan oleh klien sepanjang sesi kaunseling dijalankan adalah rahasia, kecuali jika ianya mengancam keselamatan sesuatu pihak. Etika adalah aspek yang sangat penting kerana ia akan membina kepercayaan daripada klien. Contoh penstrukturan. Terima kasih saya ucapkan kepada Cik Ain kerana sudi datang pada hari ini. Saya sedia mendengar dan memahami apa-apa perkara yang Cik Ain hendak kongsikan dengan saya. Selama 40 minit ini, Cik Ain boleh ceritakan apa sahaja yang Cik Ain ingin kongsikan bersama saya. Adalah menjadi tanggungjawab saya untuk merasakan apa yang Cik Ain ceritakan kepada saya. Jadi, apa yang nak Cik Ain kongsikan dengan saya pada hari ini? Membina hubungan adalah langkah pertama kaunselor dalam mewujudkan rapport bersama klien. Terdapat beberapa perkara yang perlu diberi perhatian, seperti mewujudkan suasana yang teraputik, mengadakan ruang komunikasi yang bersesuaian, ekspresi wajah kaunselor seperti sentiasa senyum, nada suara yang lembut, pergerakan tangan dan juga kaki. Contoh dialog dalam membina hubungan adalah seperti, selamat pagi, nama saya Aini Asnida. Boleh panggil saya Aini. Jadi, Cik selesa saya panggil apa ya?